Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang wawancara insan guru profesional bidang dan bukan bidang. Pengenalan. Pendidikan merupakan satu elemen terpenting dalam membentuk dan melahirkan modal insan yang bertetapan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Hal ini kerana generasi yang akan datang bakal mengerajai negara dan akan membawa Malaysia menjadi sebuah negara yang maju serta mampu bersaing dengan negara-negara maju yang lain. Oleh itu, kerajaan Malaysia amat mementingkan pendidikan. Seterusnya, untuk mencapai matlamat tersebut, pendidikan perlu diterajui oleh guru insan profesional yang mahir dan berketerampilan dalam pengajaran serta mempunyai sahsiah yang cemerlang untuk dijadikan teladan oleh pelajar. Seterusnya, saya akan menyambung pada bahagian seterusnya, iaitu siapakah insan guru profesional bidang. Insan guru profesional bidang bernama Zahari bin Osman. Beliau berasal dari Batu Pahat, Johor, dan beliau merupakan seorang guru bahasa Arab di Sekolah Menengah Agama Bugis Shah, Johor. Kemudian, latar belakang pendidikan ialah beliau memulakan pendidikan di Sekolah Kebangsaan Seri Timbul dan menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Agama Jawahir Ulum pada tingkatan 1 sehingga tingkatan 3. Seterusnya, beliau menyambung pelajaran di Sekolah Menengah Agama Johor pada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Setelah itu, beliau mengambil sijil tinggi agama Malaysia di Ma'had Johor. Kemudian, beliau melanjutkan pengajian tinggi di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan mengambil ijazah sarjana muda bahasa Arab dan sastra. Selepas itu, beliau telah mengambil diploma pendidikan dan major beliau adalah pendidikan agama Islam dan minor adalah bahasa Arab. Seterusnya, saya akan membentangkan siapa insan guru profesional bukan bidang. Beliau adalah Siti Haniah binti Rahmat Elias Rahmat, berasal dari Batu Pahat, Johor, dan merupakan seorang guru mata pelajaran sains di Sekolah Menengah Agama Bugis Shah, Johor. Seterusnya, latar belakang pendidikan. Beliau memulakan pendidikan di Sekolah Kebangsaan Parit Kemang. Seterusnya, bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Segarang. Setelah itu, beliau melanjutkan pengajian tinggi di UiTM, dan setelah bekerja dalam sektor korporat, beliau telah menyambung diploma pendidikan setelah mendapat tawaran menjadi seorang guru. Pada tahun 2008, beliau telah memulakan perkhidmatan sebagai seorang guru di Sekolah Menengah Agama Bugis Shah dan mengajar subjek sains. Seterusnya, mari kita lihat apakah faktor-faktor yang mendorong mereka menjadi seorang guru. في معلم اللغة العربية، وكما عرفنا أن أحب اللغة العربية حبا جما من الصغار لأن أبي قد علمني اللغة العربية منذ 5 سنوات في الصغار هم يتعلمون في التسريع في اللغة العربية. Bagi Ustaz Zahari, beliau menyatakan bahawa beliau suka dan cinta terhadap bahasa Arab dan beliau mula belajar bahasa Arab sejak daripada kecil, iaitu bermula umur beliau 5 tahun bersama ayahnya. Disebabkan parent saya kot. Mak saya memang, sebenarnya asal mak saya yang memang nak saya jadi cikgu. So, saya macam masa tu tak ada lagi lah intention untuk jadi cikgu tu, tak ada. Tanpa keruan ni sebenarnya memang, kiranya memang sebenarnya ini jiwa saya lah. Bagi Cikgu Siti Haniah, beliau menyatakan bahawa kedua ibu bapanya berhasrat agar beliau menjadi seorang guru, dan pada ketika itu beliau tidak bercadang untuk menjadi seorang guru. Tetapi setelah memulakan perkhidmatan sebagai seorang guru, beliau mula menyedari bahawa menjadi seorang guru merupakan
satu pekerjaan yang tepat dengan jiwanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Muzammil bin Adam akan membicarakan berkaitan atribut guru. Kedua-dua guru yang telah kami wawancarakan mempunyai atribut yang tersendiri. Baiklah, mari kita menyaksikan atribut tersebut. Baiklah, kita mulakan dengan atribut yang akan disampaikan oleh Ustaz Zahari. Ustaz Zahari berpendapat bahawasanya guru-guru mestilah mempunyai komunikasi yang baik. ماذا الصفات في قبل الدخول إلى ميدان التعليم فعليكم له أولا أظن مؤملة حسنة. هذه الصفات فعليكم أن نعتمد أولا من الأول قبل أن ندخل في هذه الميدان. معاملة حسنة مهم جدا لأن في مدرستنا ليس نعمل منفرد ولكن نعمل بالجماعة وعندكم من المعلم الكبير ومع المعلمين والمعلمات وموجود هناك ماذا موظف مثل كراني وموجود رئيسنا مثل pengetua نائب المدير الأول نائب المدير الثاني نائب المدير للأنشطة الصفية. Atribut yang kedua pula ialah hormati yang lain. ثانيا احترام الآخرين اعتماد في أنفسكم الآن احترام الآخرين. نتعلم كيف احترام آخرين لأن موجود في مدرسة بعد ذلك موجود الرئاسة في المدرسة. أولا موجود مدير، موجود نائب المدير، موجود رئيس المادة. Dan yang terakhir pula ialah guru-guru sebelum memasuki sekolah, mereka mestilah mematuhi segala peraturan dan undang-undang. ثالثا قبل الدخول اعتمد في الطاعة على القانون والأوامر. Baiklah, kita teruskan pula dengan atribut oleh Cikgu Hania. Cikgu Hania berpendapat bahawasanya guru-guru yang ingin berjaya haruslah memiliki minat yang tinggi di dalam kerjaya sebagai seorang cikgu. Minat tu pun memang betul. Tapi itulah, minat ni boleh dipupuk. Kalau balik semula pada diri kita saja. Kalau nak jadi cikgu je, cirinya lain. Tapi sebab dia nak jadi cikgu yang berjaya, so you kena tengoklah apa sebenarnya ciri-ciri yang penting. Okey, ni berdasarkan pada pengalaman saya lah, saya cerita. So ada beberapa ciri, antaranya adalah macam pada saya adalah committed. Kita buat apa-apa tu kita kena bersungguh-sungguh. Okay, kalau saya jenis tak pandai nak bekerja. Contoh, okay, orang bagi kerja. Okay, contoh buat kerja ni. Ini saya buat macam, okay, macam buat alang-alang macam ni. Ambil mudah macam tu. Saya tak pandai lah macam tu, nak buat macam tu. So bila saya buat tu dengan committed, bersungguh-sungguh, jadi mungkin daripada situ orang nampak kerja kita macam mana. Atribut yang seterusnya pula ialah guru-guru mestilah mempunyai wawasan ataupun target. Dan yang kedua pada saya, kena ada wawasan. Sebab ni you nak berjaya you nak jadi cikgu yang berjaya. So kena ada wawasan. Wawasan ni maksud dia dekat sini pada saya, you kena letak target. Okay, so target contoh 10 tahun awak mengajar, apa yang awak nak capai? Apa yang awak nak jadi? Apa yang awak nak capai? Takkan nak jadi cikgu cikgu yang biasa saja sepanjang pengajaran, sepanjang proses awak jadi cikgu ni. Kalau saya letak target saya. Okay, so untuk 10 tahun apa yang patut saya capai? Untuk 5 tahun akan datang apa yang saya kena capai? Macam tu. Dan yang terakhir pula ialah guru-guru haruslah mempunyai ilmu yang tinggi dan luas dan menjadi seorang yang berilmiah. Kena berilmu tu penting. Kalau jadi cikgu tak ada ilmu tambahan, tu pun tak guna juga. Kalau you rasa you dah bagus lah. Okay, contoh you buat degree bahasa Arab ni kan. You rasa you dah banyak sangat dah pengalaman you rasa ilmu you dah tinggi, dah bagus. Tak payahlah nak tahu lagi apa-apa. Maksud salah. You kena belajar lagi sebab jadi cikgu ni dia punya pembelajaran memang sepanjang hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Seterusnya kita lihat apakah perbezaan dan persamaan model insan guru profesional dengan model insan guru profesional UPSI. Baiklah, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Aibash bin Azman. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan persamaan model insan guru profesional dengan insan guru profesional UPSI. Baiklah, di sini saya paparkan 3 perkara, iaitu jawapan wawancara, IGP dan IGP UPSI. Yang pertama, kita lihat daripada jawapan wawancara. Yang pertama, mereka meletakkan seorang guru itu haruslah mempunyai kepribadian penyabar yang tinggi. Sama juga dengan model insan guru profesional, iaitu meletakkan kesabaran yang tinggi yang seharusnya ada dalam diri seorang guru ataupun seorang pendidik. Manakala insan guru profesional UPSI meletakkan adaptif, yang mana ia bermaksud beradaptasi dengan keadaan semasa dan bersemangat mendepani. Yang kedua, iaitu kepribadian guru selari dengan masa, yang haruslah mengikut peredaran masa ataupun perkembangan semasa. Sama juga dengan model insan guru profesional, iaitu meletakkan pengurusan masa diutamakan kepada seorang guru ataupun seorang pendidik. Manakala dalam model insan guru profesional UPSI meletakkan kolaboratif, yang bermaksud memastikan gaya pembelajaran murid dan memilih kaedah bersesuaian untuk PDPR. Baiklah, yang terakhir sekali iaitu kepribadian guru yang bertanggungjawab dan berintegriti, yang mana setiap guru haruslah mempunyai sikap ataupun kepribadian yang bertanggungjawab dan berintegriti dalam bergerak sebagai seorang guru ataupun seorang pendidik. Seterusnya, model IGP meletakkan kejujuran dan berintegriti dalam bertugas, yang mana sikap yang paling diutamakan iaitu sikap jujur dalam melakukan apa sahaja tugasan dalam bergelar seorang guru ataupun seorang pendidik. Terakhir sekali iaitu daripada model insan guru profesional UPSI, yang mana meletakkan kreatif dan inovatif, yang bermaksud berani mengambil risiko dan membuat analisis. Baiklah, kita teruskan dengan perbezaan. Baiklah, yang pertama kita lihat daripada jawapan wawancara. Mereka meletakkan yang pertama iaitu kemahiran berkomunikasi. Yang kedua, mereka meletakkan komited dengan kerjaya, yang mana seorang guru itu haruslah memberi fokus kepada kerjaya mereka. Yang kedua iaitu persediaan fizikal dan mental, yang mana seorang guru ataupun seorang pendidik haruslah mempunyai fizikal dan mental yang kuat untuk menghadapi apa sahaja cabaran yang dihadapi sepanjang bergelar seorang pendidik ataupun seorang guru. Manakala model insan guru profesional meletakkan 3 perkara. Yang pertama, versatile, inovasi dan pengajaran. Yang mana versatile bermaksud penggunaan bahasa standard dan baku. Mana seorang guru itu haruslah menggunakan bahasa standard ataupun bahasa Melayu baku. Seterusnya, inovasi yang bermaksud kreatif bertindak dan kreatif menyelesaikan masalah. Yang mana seorang guru itu haruslah mempunyai kreativiti tersendiri dalam melakukan tindakan. Dan akhir sekali, daripada model insan guru profesional UPSI meletakkan 3 perkara, iaitu penyayang,
adaptif, kreatif dan inovatif. Penyayang yang bermaksud iaitu memberi perhatian dan bertoleransi dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Seterusnya adaptif yang bermaksud mengambil risiko dan bersifat ingin tahu, di mana seorang guru itu haruslah berani mendepani ataupun mengambil risiko dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru. Seterusnya kreatif dan inovatif, iaitu seorang guru haruslah berani mengambil risiko dan mempunyai semangat dalam membuat analisis tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan. Saja daripada saya, dan kita teruskan dengan pembatangan seterusnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan kepada soalan penambahan untuk guru IGP yang bidang dan juga bukan bidang al-muallimun al-mukhtassisun wa muallimun ghairu mukhtassisun. Baik. Ma as'ilah wa huwa bira'ika hal yamthilu at-ta'limun ibarat internet tahdiyan li muallim najih. هل يمكنك إخبارنا قليلا عن تجربتك في إدارة التعلم عبر الإنترنت؟ Kita melihat kepada guru yang bidang dahulu, iaitu Muallim al-Mukhtasin, iaitu Ustaz Zahari. Beliau merespon bahawa يمكن للمعلم الناجح دائما حل مشكلات لا توجد المشاكل عندما تكون الفصول الدراسية متصلة بالإنترنت ويستخدم الوسيط مثل تليجرام والجوجل ميت. Maksudnya guru yang berjaya, dia mengatakan bahawa guru yang berjaya ni tidak akan ada apa-apa masalah, kerana tidak akan ada muncul permasalahan ni sebab guru yang cemerlang ni sudah sedia menggunakan Telegram dan Google Meet kepada pelajar mereka sendiri. Sebelum PKP dan sebelum PDPR itu berlaku sendiri. Kemudian merespon bahawa beliau merespon lagi yata'arud al-mu'allimun mubakkiran li istikhdam al-wasail at-ta'limiyah bisyakl muta'ammiqan qabla an yusbihu PKP jaizan li istikhdam Google Classroom ahdas al-fusul ad-dirasiyah wal elektroniyat. Beliau mengatakan bahawa guru ni telah bersedia menggunakan Google Classroom sebelum PKP lagi untuk mengisi nota-nota kepada pelajar. Jadi pelajar boleh mengakses Google Classroom melalui guru punya link dan mereka boleh melihat nota-nota tersebut. Okey, kemudian yuwajihu al-muallim aidan musyakil indama ta'allum ibarat internet mislu yaskinuhum ba'idan indal madinah wa adamul imtilak maharat taqniyah. Maksudnya ada sebahagian guru ini, guru-guru yang lain juga menghadapi beberapa masalah kerana mereka ada yang duduk di pedalaman tempat. Jadi akan wujud permasalahan internet dalam pengajaran beliau. Okey, seterusnya maskilah indama atulab, kita pergi kepada masalah pelajar lah. Ustaz Zahari merespon bahawa wujud pelajar yang tidak masuk kelas kerana dia yujad al-internet walakin la yadkhul fas, ada yang internet tapi tak masuk kelas. Ada pula yujad al-internet wa yadkhulul fas, ada internet dan masuk kelas. Itu bagus, alhamdulillah. Ada juga kalangan pelajar yang lain la yujad al-internet wa la yadkhulul fas, tidak masuk kelas dan tak ada internet, lepas tu tak masuk kelas. Memang dia tak nak masuk kelas. Dan ada juga golongan yang keempat ni yang kesian sikit lah, iaitu yuridu ayyadkhul al-fas wa la yujad television. Maksudnya diorang nak masuk kelas tapi tak ada elektronik seperti handphone ataupun tablet. Okey, seterusnya yang terakhir takuridu al-madrasah arba' wa salasuna jihaz al-komputer mahmulan litullab wal hukumah tuwaffiru ajhazu al-komputer mahmulah majaniyah B40. Maksudnya guru cemerlang ni telah berdiskus ataupun berbincang dengan pihak sekolah bahawa kita perlu bagi pinjam dekat pelajar, iaitu alhamdulillah dapat orang kata dapat persetujuan dari pihak sekolah, dan pihak sekolah telah membenarkan 34 komputer untuk dipinjamkan kepada pelajar yang susah, dan juga telah mendapat bantuan oleh kerajaan kepada pelajar-pelajar yang bawah B40 untuk bantuan komputer tersebut, pinjaman komputer. Baik, kemudian kita pergi kepada al-muallim ghairul muttasil, maksudnya guru yang bukan bidang.
Okay, baik, yang pertama merespon bahawa at-ta'allum ibarat internet tahsin al-mahar indal muallimun li ashkal al-mukhtalifah min tarkut tadris tatbiqat mukhtalifah mislun fil kahul quizzes atau word wall. Maksudnya guru bukan bidan merespon bahawa semasa pembelajaran PDPR ni ia dapat meningkatkan kemahiran dalam teknologi kepada guru itu tersebutlah. Sebagai contoh menggunakan orang kata aplikasi Kahoot, quizzes dan juga word wall. Okay, kemudian kita pergi kepada ashalu isyraq at-tullab yahibbu at-tullab ikhtibar ibarat internet. Okey, kenapa guru ni dia suka semasa semasa pembelajaran PDPR bahawa dia dapat tadi yang pertama dia dapat meningkatkan kemahiran di dalam teknologi. Kemudian yang kedua, pelajar pun suka menggunakan orang kata kuis yang menggunakan internet tersebut, kuis yang dalam internet sebagai mana yang telah dia gunakan, iaitu Kahoot, quizzes dan juga word wall. Okay, seterusnya yahtaju al-muallimun ila an yakuna aksaran isti'dadan yahtaju ila ma'rifah suluk at-tullab was-su'ubat allati yuwajihuha fil manzil wa an yakuna aksara ibda'an litajris ibarat internet wa tahalli bis-sabar. Maksudnya ada sebilangan guru ni dia mempunyai pelajar yang pelbagai ragam. Jadi guru yang cemerlang perlulah bersabar dan orang kata mempunyai satu inisiatif yang baharu untuk mengenal pelajar-pelajar, sebab pelajar ni ada dalam pelbagai orang kata latar belakang, ada yang duduk dalam, ada yang duduk luar, jadi pelbagai masalah yang pelajar hadapi. Jadi guru yang cemerlang ni perlu orang kata memahamilah keadaan pelajar tersebut. Gitu. Okay, yang terakhir adalah asyai'un muhimun indal ibarat internet wa huwa la yuhibbu at-tullab yatakallamu isna'an yata'allamu fil fasl lidzalika yas'abu 'ala al-muallimin taqyimu fi'aliyatihim fi at-ta'allum. Maksudnya guru ni merespon bahawa semasa PDPR ni pelajar ni dia tak suka cakap tapi dia aktif dalam chat. Pelajar ni kebanyakannya memang tak suka cakap tapi dia aktif dalam chat. Dia bagi tahulah kalau suruh respon kebanyakannya respon kat chat je. Chat je. Apabila dekat chat ramailah aktif. Tapi bila respon untuk cakap jadi pelajar kurang sikit lah. Tapi still lagi mengikut pembelajaran beliau, alhamdulillah, dan guru pun dapatlah menjalankan pengajarannya dengan lancar, insyaAllah. Okey, kita sampai kepada khatimah iaitu penutup. Yang ini saya rangkumkan kepada kedua-dua sekali guru IGP yang bidang dan juga guru yang bukan bidang, al-muallim wal muhtasisun wa ghairu muhtasisun. Baik, mereka ini saya merangkumkan bahawa yang pertama adalah ruhuka ka muallim muhtarif litadris wa huwa mukhlisun lita'allum. Maksudnya kita sebagai guru ni perlu orang kata ada hati yang memang orang kata betul-betul nak mengajar kepada pelajar untuk menjalankan pengajaran supaya menyampaikan ilmu tu dengan orang kata dengan ikhlas, dengan berkesan, insya-Allah. Seterusnya kunna daiman musta'idan wa ijabiyan fil mawaqif al-mukhtalif allati satwajihuha li anna al-wad'u at-ta'limi yazdadu su'ubah ma'a zuhur taqniyah jadidah mukhtalifah. Okey, ini bermaksud guru sentiasa positif dengan situasi yang berbeza. Jadi juga dengan situasi pendidikan yang kini semakin sukar dan juga orang kata mencabar dengan kemunculan baharu, teknologi yang baharu yang terkini. Jadi guru kena sentiasa update lah dengan teknologi yang terkini. Okey, yang ketiga, bina syakhsiyah at-tullab zawil akhlaqil hamidah. Maksudnya guru perlu membina syakhsiah pelajar dengan akhlak yang baik, contoh-contoh yang baik yang memberi tauladan kepada mereka. Okey, yang keempat, salah satu al-asya' muhimmah fi kaunika mudarrisan mas'uliyah muallimun fil fasl wa kharijul fasl wa aidan yahfizu ala alaqah bain tullab wa awliya al-umur wal mujtama' wal mas'ul fi ta'allum at-tullab ma'nawiyat al-'aliyah. Maksudnya tiga perkara penting menjadi seorang guru adalah pertama, tanggungjawab guru ni di dalam bilik darjah dan juga luar bilik darjah. Yang kedua, kita sebagai guru perlu menjaga hubungan antara murid, guru dan juga masyarakat di luar. Okay, serta last sekali kita perlu bertanggungjawab untuk mengajar pelajar ini mempunyai moral yang tinggi, akhlak yang baik. Okay. Last sekali adalah 3 tips lagi yang diberikan, iaitu 3 perkara yang perlu disediakan oleh guru. Jadi ini guru profesional memang kena ada 3 perkara ni, iaitu pertama at-taqwiyah az-zihniyah wal badaniyah wal isti'dad li infaqil amwal tullab wal isti'dad li qada'i situna ila bi'atun
minal waqtin ma'atullah. Maksudnya pertama, guru ni kena kuatkan mental dan fizikal. Kemudian dia sanggup membelajarkan wang kepada pelajar. Kenapa sanggup belajar wang? Sebab kebanyakannya guru ataupun guru-guru lain membawa pelajar ataupun membelajarkan pelajar untuk mereka rapat dengan pelajar, menjaga silaturahim. Jadi kita kena banyak keluarkan duit jugalah untuk pelajar ni. Kemudian last sekali adalah meluangkan masa 60 hingga 100% masa kita bersama pelajar. Kena pula guru yang cemerlang ni kena jadi warden. Jadi memang masa mereka 100% dekat pelajar. Jadi memang daripada pagi sampai malam masa mereka dekat pelajar. Jadi memang orang kata guru cemerlang ni memang kena bersabar dan juga masa tu luangkan dekat pelajar lah. Jadi oleh situ insya-Allah pembelajaran kita dapat tercapai dan juga pengajaran kita berkesan kepada mereka semua insya-Allah. Allahumma amin. Okay, itu saja pada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.